يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kuliah kita pada malam ini saya ingin menerangkan konsep yaqadah. Yaqadah dari segi bahasa artinya sedar, jaga, lawan daripada tidur. Kalau tidur an-naum, jaga yaqadah. Istilah ini digunakan oleh ulama dengan makna yang khusus. Bila disebut yaqadah terhadap Nabi, nampak Nabi secara jaga. Tapi juga disebut yaqadah terhadap Nabi Allah Khidir, maknanya jumpa Nabi Allah Khidir dalam jaga. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kelebihan melihat Rasulullah SAW. Antaranya ialah siapa yang melihat Rasulullah tak akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulun nara man ra'ani, tak akan masuk neraka siapa nampak aku. Orang tanyalah, kenapa Abu Jahal masuk neraka? Syaratnya dia mestilah nampak Rasulullah dalam keadaan iman, beriman, amal soleh, yakin. Kalau tidak beriman macam Abu Jahal, siksanya lagi hebatlah. Jadi Rasulullah kata, Rasulullah bersabda, la yadkhulun nara man ra'ani. Lalu sama lagi, wala man ra'a man ra'ani, dan tidak akan masuk neraka juga orang yang melihat aku. Orang yang melihat Rasulullah sahabat. Orang yang melihat Rasulullah ialah tabi'in. Sehingga Rasulullah kata, walau bisab'ina wasitatan, sekalipun sampai 70 generasi. Kalau kita kira sejak Rasulullah sampai sekarang, ada dalam buku lebih kurang dalam antara 42 hingga 45 generasi keturunan. Kalau 70 baru separuh lebih sikit aja. Tapi maksudnya walau bisab'ina wasitatan tu, walau sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Jadi itu kelebihan melihat Rasulullah. Kenapa tuan-tuan bila melihat Rasulullah kelebihannya begitu hebat? Karena kesan syafaat dia. Sahabat yang melihat Rasulullah itu dapat syafaat yang hebat. Apa itu syafaat? Kebaikan yang didatangkan oleh Allah, bertambah-tambah kebaikan itu dan kekal hingga hari akhirat. Itu makna syafaat. Ada 3 ciri. Pertama, kebaikan yang memang datang dari Allah, bukan datang dari siapa-siapa. Datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad. Kebaikan ini bertambah-tambah.
Kalau sedikit jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Kalau duit lah RM1 jadi RM2, RM3, jadi beribu. Bertambah-tambah dan kekal. Kekal itu maknanya sampai hari kiamat kita boleh nikmati kebaikan tu di akhirat nanti. Ini syafaat. Dalam ayat kursi yang selalu kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapakah orang yang boleh memberi syafaat kalau tidak orang yang diizinkan oleh Allah? Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dan Rasulullah sendiri pun ada bersabda, u'titu as-syafa'atah, aku diberi syafaat pada hartuha li ummati, aku simpan untuk umatku. Ini syafaatul kubra. Nabi Muhammad itu banyak dikurniakan ada jenis-jenis syafaat, tapi yang paling penting yang Nabi simpan, tak diguna ketika di dunia ini. Setengah ulama kata kalau Nabi gunakan syafaatnya, syafaatul kubra di dunia ini, umat Islam tak akan dihina, umat Islam akan di atas. Tapi Rasulullah dia fikir lebih panjang, Kenapa? Di akhirat nanti nak diselamatkan, keselamatan di akhirat lebih penting. Masalah kita ni semua mana tahu tuan-tuan, tengok-tengok kawan kita ada sangkut, ya, sangkut macam mana, masuk neraka 2 tahun. Macam mana tu? Itulah bila kita dapat syafaat Nabi, sepatutnya kita masuk neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab itu Nabi itu bijak, ya? Dia tak fikir kalau di dunia ni umatnya dihina, dibunuh, diapa-apakan oleh musuh, itu kejap je mati habislah. Jadi Nabi gunakan syafaat itu di akhirat, syafaatul kubra. U'titu as-syafa'ata pada hartuha li ummati. Bukan saja untuk kita tuan-tuan, umat Nabi-Nabi lain pun akan menemui Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syafaatul kubra. Jadi daripada sini tuan-tuan, berjumpa Rasulullah tu dia punya kesan sangat hebat, sehingga kita tak nampak Rasulullah kita pergi haji, tengok kuburnya, nak dekat pun dilarang, tengok jauh-jauh. Itu kubur Nabi pun dah jadi dari jauh kita salamnya, assalamualaikum ya Rasulullah, minni wa min ummatikum. Dapat pahala, dapat kesan. Berpunca daripada sinilah tuan-tuan, maka timbullah di zaman akhir sesudah wafatnya Nabi, timbul cerita. Apa dia? Malam tadi saya mimpi jumpa Rasulullah. Yang tadi Rasulullah cakap jumpa betul, ini jumpa dalam mimpi. Jumpa dalam mimpi. Rasulullah pun sebut ada dalam hadis. Tapi saya tak tahu taraf hadis ni, tapi ulama semua guna. Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani yaqadatan wa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang nampak aku dalam mimpi, maka seolah-olah dia nampak aku dalam jaga, nampak aku jaga. Macam tu. Fa inna syaitana, karena syaitan, sesungguhnya syaitan itu la yatamassalu bi, tak boleh nyerupa aku. Ada di sini tuan-tuan, maka umat Nabi Muhammad ni timbullah kegairahan. Malam tadi saya jumpa Rasulullah, pergi sana, kawan kita pun cerita, bulan lepas saya mimpi jumpa Rasulullah. Ini yang dinamakan yaqadah,
Pasal apa? Hebat, ya. Kesannya itu hebat walaupun dalam mimpi. Kesannya itu hebat, tuan-tuan, ya. Jadi orang yang mimpi jumpa Rasulullah ni bukan sebarang orang. Orang terpilih. Apa kedudukan mimpi berjumpa Rasulullah? Itu adalah karamah. Satu kekeramatan, satu kemuliaan yang Allah bagi pada orang tersebut. Jadi timbullah sekarang masalah yang viral, ya. Seorang budak, dia nampak Rasulullah menangis-nangis sampai 1 minggu, ya. Balik ke negeri dia pun masih menangis lagi. Guru-gurunya pula tu viralkan, betul murid aku nampak Rasulullah. Jadi ini macam mana, tuan-tuan, eh? Jadi malam ni saya nak terangkan sikit. Kalau tak habis saya sambunglah nanti, eh? Kita berbalik semua asas tadi, eh? Umat Nabi Muhammad ni boleh jumpa Rasulullah masa mimpi, ada kemungkinan dan harus berlaku, ya. Tapi bukan semua orang. Kita fikirlah, tentulah orang-orang yang tertentu. Kalau orang macam kita ni takkan dah, ya. Orang-orang tertentu, orang-orang yang baik-baik, orang yang memang betul-betul hampir dengan Allah, sayang pada Rasulullah. Kalau tak sayang, tak adalah, ya. Jadi yang timbul ni semua, tuan-tuan, semua orang mendakwa, ramai orang mendakwa. Di Malaysia ni dah, kalau kita tengok di sana sini, pergi Kelantan, di sana pun dengar ada orang mengaku, dari Johor pun ada, di Kuala Lumpur pun tak kurang, Lembah Kerang, di kesana ke sini ada saja orang mendakwa. Ini jadi masalah. Jadi begini, untuk meringkaskan cerita, adakah Yaqadhah ni nampak Rasulullah ni dalam mimpi ke, atau betul-betul di depan kita ni, boleh atau tidak? Saya terangkan pandangan 2 orang ulama. Ulama ini memang yang terkenal lah. Pertama, pandangan Imam Ghazali, meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Yang kedua, pandangan seorang ahli hadis, Ibnu Hajar, Imam Syuuti, bukan Ibnu Hajar, Imam Syuuti. Imam Syuuti ini meninggal dunia tahun 911 Hijrah, 911 Hijrah. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali kata, dipandang dari segi qudrat dan iradah Allah, rahmat dan nikmat Allah yang luas, yang tak bertepi, maka harus kata Imam Ghazali, seseorang mukmin yang memang bersih zahir dan batin, hampir kepada Allah, nampak Rasulullah, nampak misal, nampak gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tubuh badannya yang sebenar, bukan tubuh badan Rasulullah yang original, tapi gambaran. Gambaran ni mungkin macam kita tengok TV lah, bayangan. Ini kata Imam Ghazali, dan pandangan beliau tak ada orang bantah. Itu yang penting, Tapi Imam Syuuti, pandangan dia lebih hebat. Pasal apa? Imam Syuuti pun kata, dipandang dari segi qudrat dan iradah Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, rahmatnya yang luas, maka harus seseorang mukmin yang tertentu, bukan semua orang, yang tertentu dapat melihat Rasulullah tubuh badannya yang sebenar, original tubuh badan sebenar. Ada beza sikit, Imam Ghazali, kita tahulah dia seorang sufi, tapi Imam Ghazali, Imam Syuuti, dia seorang ahli hadis, meninggal dunia tahun 911 Hijrah, meninggal dunia awal abad 10 Hijrah. Ada 500 tahun beza
Tuan-tuan dan puan sekalian, malahan Imam Suyuti ada mengarang sebuah kitab. Pandangannya itu dihurai panjang lebar dalam sebuah kitab yang ditulis oleh beliau yang bertitel Tanwirul Khalaq fi Jawazi Ru'yatin Nabiyyi wal Malak. Kalau dalam bahasa kita, pencerahan malam yang gelap. Pencerahan malam yang gelap gelita jadi terang benderang mengenai hukum harusnya keharusan memandang Nabi dan malaikat. Dalam kitab beliau memuatkan pandangan beliau. Saya tak tahu kitab ini dah diterjemah ke bahasa Malaysia atau belum, saya tak tahu. Tapi teks Arabnya saya ada. Tuan-tuan dan puan sekalian, Imam Suyuti memberi panduan yang sangat berguna kepada kita. Walaupun harus seseorang mukmin yang tertentu boleh nampak tubuh badan Rasulullah yang sebenar, tetapi tak boleh dicerita. Bila diceritakan, itulah akan timbul masalah. Makna tak boleh itu apa? Haram lah. Tak boleh nak cerita. Tak boleh nak ceritakan. Larang. Dilarang. Boleh katakan semua ulama tak boleh nak ceritakan. Tapi ada juga boleh pada orang tertentu. Boleh kalau tercerita. Ini sengaja. Katalah minggu lepas saya dapat mimpi jumpa Rasulullah. Malam ni saya cerita. Saya pun ceritalah macam mana saya mimpi Rasulullah. Tuan-tuan pun ambil, rekodkan, viralkan. Ini lagi dilarang. Tak boleh. Kenapa Imam Suyuti kata tak boleh? Kerana menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Macam-macam fitnah. Selain daripada itu, tadi dah saya sebutnya, melihat Rasulullah, bayangan Rasulullah, ya, atau badan sebenar, seperti pandangan Imam Suyuti, itu adalah karamah. Karamah. Bila karamah, mesti disembunyi. Kalau tuan-tuan baca, ya, beza antara karamah dengan mukjizat. Mukjizat untuk diwar-warkan. Nabi mesti cerita, Nabi mesti tunjuk. Ya. Wahai orang Quraisy yang cuba tengok ni, air datang, air keluar. Kalau karamah boleh tak? Karamah tak boleh. Karamah sebaliknya mesti disembunyikan. Ini perkara asas mesti kita tahu. Karamah untuk disembunyikan, ya, tak boleh nak diwar-warkan. Cuba baca dalam kitab-kitab, kecuali tercerita. Dia cerita pada bini, bini cerita pada jiran, jiran pada jiran. 1 bulan dah sekampung dah tahu. Akhirnya suami tahu, kenapa kau cerita pada jiran, dah semua orang kampung tahu. Akhirnya 1 negara tahu. Itu tak apalah. Itu tak sengaja. Dengan cara inilah kita tahu ada barisan ulama yang terkenal pernah melihat Rasulullah. Berpuluh orang. Orang tanya saya, macam mana kalau tak boleh cerita, kenapa ulama ni cerita? Ulama ini bercerita pada seorang 2 murid atau rakan karib. Daripada situ sesudah wafatnya merebak, lalu ditulis dalam kitab. Ada sebuah kitab, tuan-tuan, ya, yang membariskan, ya, ulama-ulama besar yang pernah melihat Rasulullah, berpuluh orang. Jadi karamah mesti dirahsiakan. Kenapa? Biasanya, ya, orang yang dapat karamah ni orang-orang yang hampir kepada Allah, golongan wali-wali Allah.
Wali Allah ni dia tak mahu orang tahu. Jadi apabila dapat karamah nampak Rasulullah, mereka sembunyikan, takut. tak mau ditunjuk-tunjuk. Pasal apa? Kalau orang tahu saja, dia jatuh tarafnya di sisi Allah. Sudah dihukumkan ujub dan riak. Dia takut. Jadi kerana itu tuan-tuan, setengah ulama kata, kalau seorang itu mendakwa, dia jumpa Rasulullah, lepas tu dia saja je, itu memang bohong lah. Pasal apa bohong? Sebab karamah itu adalah datang daripada Allah, adalah merupakan amanah Allah. Allah tak akan kurnia kepada orang yang tak amanah. Sebab itu orang yang dapat melihat Rasulullah itu sebenarnya orang yang amanah. Kalau dia cerita tak amanah, jadi tak bolehlah dia nak dapat. Ini berbelit-belit tuan-tuan, tapi senang saja ya. Kalau seorang itu betul dapat mimpi Rasulullah, dia memang tak cerita, dia takut. Bukan saja karamah nampak Rasulullah, dapat apa-apa kekeramatan pun takut. Kalau dalam buku tuan-tuan macam-macam contoh ya. Di dalam kitab Asy-Syari'ah wa Thariqah, yang mengarang kitab ini bukan sebarang orang, ahli hadis yang terkenal juga, Maulana Zakaria Kandahlawi. Dia kata apa? Sebuah kampung ada orang yang biasa je, orang kampung, orang biasa, tapi baik kan? Ya, dia baik, dia mengerjakan sembahyang, dia tak kacau orang, dia orang jujur. Ada sepasang suami isteri mencari anak yang mata macam buta ke setengah cerita, matanya tak berapa nampak, kabur. Kalau benda-benda dekat pun, dekat betul baru nampak ya. Tapi setengah cerita, pasangan suami isteri ni ada anak yang buta. Pakat-pakat mari kita pergi jumpa dia, minta dia ubatkan. Kata suami, mana boleh, tak apalah, kita cuba je. Dia cubalah, suruh tiup aja. Kata orang ni, aku tak pernah ngobat orang, tak apa, tak pernah pun tak apa, cuba tiup je, nak ambil, nak minta keberkatan. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Mata anak aku ni boleh nampak, mau tak mau dia tiup, boleh nampak tuan-tuan ni. Ada sekampung dah tahu. Macam mana orang ni? Orang yang meniup ni takut, dia lari, dia pindah kampung lain, orang tak tahu. Orang cuba cari tak jumpa. Ini betul. Jadi itu ya. Pasal apa orang ni takut diketahui oleh orang kampung, dia menyembuhkan mata yang buta. Jadi bila dia lari, orang tak tahu. Tapi itu pun orang cari-cari, mana dia pergi. Jadi itu contoh ya. Kalau orang betul dikurniakan oleh Allah karamah, dia takut ya, sebab menjatuhkan martabat dia, derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam masyarakat nama dia terkenal. Inilah sebagai bukti bahawa setengah ulama kata karamah mesti disembunyikan. Mimpi jumpa Rasulullah, nampak Rasulullah saya jaga, itu adalah karamah, tak boleh dicerita. Apalagi diwar-warkan dalam khutbah, dalam kuliah macam ni, dalam TV ya. Sekarang lagi senang Facebook, lagi tak boleh. Jadi kita dah tahulah kedudukannya. Kemudian tuan-tuan, daripada yaqadah Rasulullah ni merebaklah kepada macam mana pula tokoh-tokoh agamawan lain
Nabi Allah Khidir, Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, Wali Songo. Ini macam mana pula? Sampailah merebak menjadi tuan-tuan. Hukumnya sama saja, harus. Tapi itulah yang menjadi masalah. Ini tadi diwar-warkan. Kemudian apabila karomah berlakunya itu sekali. Berlakunya apa? Sekali. Kalau seorang itu tahun ini 2 kali dia jumpa Rasulullah, tahun depan dia 3 kali, ya. Dia hidup dalam masa 10 tahun dia nampak Rasulullah 20 kali ke 30 kali. Ini bohong. Pasal apa? Karomah biasanya satu-satu karomah biasanya Allah kurniakan sekali. Tuan-tuan sedar tak? Rasulullah dikurniakan satu-satu mukjizat sekali saja. Keluar air dari pencerah jari sekali saja. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Dalam perang Tabuk, ya, perlu air. Panas, tak cukup air. Orang semua dah haus. Tak ada pun Rasulullah, ambil aja ini. Mari sini, tak ada. Terpaksa berebut air dalam satu perigi, ya, antara tentera tentera Islam yang berasal daripada Mekah, iaitu Muhajirin dan Ansar. Hampir bergaduh, hampir berbunuh. Kalau Rasulullah boleh keluarkan, selesai kan? Kenapa Rasulullah tak boleh? Kerana datangnya daripada Allah sekali je. Satu-satu mukjizat didatangkan oleh Allah biasanya sekali. Satu-satu karamah didatangkan oleh Allah biasanya sekali. Kalau kerap kali, itu istidraj, itu sihir, datangnya dari syaitan sehingga menjadi kebolehan diri, menjadi sifat seseorang. Ini insya-Allah nanti saya satu kuliah lain lah, ya, tentang karamah. Jadi kita break semula pada tadi yaqadah, ya. Daripada yaqadah Rasulullah, yaqadah pada tokoh-tokoh lain. Yaqadah pada Imam Mahdi. Mendakwa. Malam tadi ketika saya duduk, saya didatangi oleh Imam Mahdi. Dia bagi pedang. Imam Mahdi dah nyerahkan pedang untuk perang ni, melawan Dajjal. Macam-macam tuan-tuan. Imam Mahdi dah serahkan wang 9 juta pada saya, ya. Macam-macam. Ini dakwaan ni sebenarnya dakwaan yang batil, ya. Ada seorang kawan saya dulu sama-sama berzikir tarekat Ahmadiyah. Kerana jauh dia nak jumpa guru di Kelantan, dia tak pernah jumpa guru. Dia pandai-pandai, dia duduk di satu tempat dekat dengan bukit, dekat dengan hutan. Ada kawan-kawan yang bagi makan minum, dia zikir aja 2 tahun. Lepas 2 tahun, selepas lebih 2 tahun, saya jumpa dia. Dia kata tarekat saya sekarang ni namanya tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Saya terperanjat. Pasal apa awak tambah Qadiriyah? Begini dia kata, bila saya berzikir di sini ini, saya sentiasa didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Guru saya dalam tasawuf Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab itu saya namakan tarekat Qadiriyah, Ahmadiyah Qadiriyah. Guru saya sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya tanya lagi, betul ke datang? Betul. Banyak kali ke? Oh, banyak kali sampai saya tak terkira. Kadang-kadang saya dibawa mesyuarat. Syekh Abdul Qadir Jalani ini kononnya ajak dia mesyuarat ke mana? Expo wali-wali di seluruh dunia. Ini lagi karut lah tuan-tuan, Dia mendakwa wali-wali di dunia ni ada exco dia, ya. Mesyuarat yang terakhir
Para wali seluruh dunia angkat dia menjadi apa? Ketua wali seluruh dunia. Apa pangkatnya? Sultanul Arifin. Dan ini ditulis tuan-tuan. Pengalaman tu dia cerita pada saya. Saya bangkang. Dia saja je. Awak tak percaya tak apalah. Bukan kira percaya tak percaya. Ini adalah kerja syaitan. Ya. Tadi saya bacakan 2 ayat di mana iblis dah bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ini Allah Ta'ala bagi amaran kita. Iblis ni masih di surga lagi, belum turun ke dunia ni. Apa kata dia? La uzayyinanna lahum fil ardi wala ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, kerana engkau menghukum aku ni sebagai makhlukmu yang derhaka, tak taat pada engkau, maka aku bersumpah nescaya aku akan kelirukan anak-anak Adam ni ketika di dunia. Aku akan sesatkan mereka kecuali anak-anak Adam daripada hamba-Mu yang berhati ikhlas. Manusia yang tak boleh dikelirukan oleh syaitan, oleh iblis, apa dia? Manusia yang berhati ikhlas, satu jenis saja. Yang lain macam kita ni memang menjadi apa? Mangsa iblis. Jadi kita naklah apa sedar syaitan itu mengelirukan kita. Ini bagus ni. Ya Allah ni, bagus betul ni. Ini perangkap nombor 1 ni. Jarang manusia boleh lepas daripada perangkap ya Allah. Ramai orang ya, di mana-mana rata-rata dunia ni perangkap apa? Perangkap ya Allah. Nampak Rasulullah. Memanglah tuan-tuan ni. Kebetulan pula Rasulullah dah kata fa inna syaitana la yatamassalu bi. Syaitan tak boleh menyerupa aku, tak boleh meniru rupa aku. Jadi kita pun yakin itu adalah Rasulullah. Jadi begitulah ya, saya fikir masa dah cukup. Saya simpulkan pertama sekali yang qadah terhadap Rasulullah tu memang boleh berlaku, tapi sangat jarang. Keduanya hanya bagi orang tertentu. Kedua, kalau kita dengar dakwa-dakwi ni, tolak saja, tak berdosa. Wajib tolak, lebih senang. Jadi takat ni dah saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina ولمعلمنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبركاته.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات